Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada siri selanjutnya hari ini. Apa khabar semua kawan-kawan, tuan-puan, sahabat dan juga para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siri yang lepas saya telah menyatakan beberapa persoalan sebelum seseorang pelajar itu memulai suatu kertas cadangan penyelidikan. Kertas cadangan penyelidikan ini bermaksud adalah untuk semua penyelidikan sama ada merangkum di peringkat yang tertinggi iaitu Doktor Falsafah dan Sarjana maupun di peringkat siswasa. Setelah memahami persoalan tersebut, pelajar telah bersedia sebenarnya untuk meneruskan dengan kertas cadangan kajian masing-masing. Dalam menyediakan kertas cadangan kajian, beberapa struktur kertas cadangan pelajar telah ditetapkan oleh institusi. Bilangan patah perkataan yang munasabah, contoh 10,000 patah perkataan atau sebarang polisi yang berkaitan yang ditetapkan, itu perlu dipatuhi oleh pelajar. Tajuk kajian yang ringkas yang menggariskan fokus pendidikan itu penting untuk menyatakan bahawa pelajar jelas bahawa kajian dan penyataan masalah yang ingin dikaji tersebut adalah penting, menarik, relevan dan realistik. Sebenarnya bagaimana pengajian pasca siswaza dinilai? Secara umumnya penilaian pengajian peringkat pasca siswaza boleh dinilai melalui 4 fasa berikut. Fasa pertama adalah penilaian tentang tajuk tesis dan juga cadangan keseluruhan tesis, merangkumi isu permasalahan yang ingin dikaji. Bagi fasa kedua, penilaian ketika pembentangan kemajuan tesis secara berkala, dan ketiga, penilaian ketika pembentangan draft keseluruhan tesis sebelum viva, dan akhir sekali adalah penilaian ketika pembentangan penilaian akhir tesis atau viva voce. Bagi fasa pertama, pembentangan tajuk dan kertas cadangan tesis pelajar akan dilihat dari segi pemahaman tentang isu permasalahan yang ingin dikaji. Untuk itu, pelajar harus mencerminkan pemahaman tersebut iaitu tentang bidang kajiannya dan memberikan maksud awal kepada panel bahawa pelajar betul-betul mampu untuk menyelidik isu permasalahan tersebut. Ini adalah penting untuk panel mengenal pasti adakah pelajar tersebut sesuai dengan bidang kajian yang ingin dikaji. Selain daripada keupayaan di peringkat institusi yang memiliki penyelia yang mampu menyelia bidang kajian pelajar tersebut. Bagi fasa 2 pembentangan iaitu secara berkala oleh pelajar kepada peringkat fakulti ataupun panel yang dilantik oleh fakulti ataupun penyelia, pelajar perlu membentangkan hasil progres kajian yang telah dilaksanakan secara berkala. Untuk ini, pelajar perlu mampu untuk menerangkan bagaimana proses penyelidikan itu telah dilakukan berdasarkan kepada gerak kerja yang telah dirancang sepanjang perjalanan kajian tersebut. Dalam hal ini, penyelia atau jawatankuasa penyeliaan akan menasihati, akan memantau, akan memberikan input tambahan atau memurnikan kajian pelajar tersebut dari masa ke semasa. Setelah pelajar melalui beberapa proses gerak kerja kajian dan pelajar hampir telah menyempurnakan kajian tersebut, pelajar akan melalui fasa seterusnya, fasa ketiga iaitu pembentangan draft keseluruhan kajian sebelum ke viva voce. Dalam hal ini, biasanya panel atau jawatankuasa yang dilantik oleh universiti bersama dengan penyelia akan melihat bagaimana pembentangan pelajar tersebut dan memberikan cadangan penambahbaikan yang sepatutnya. Dan akhir sekali, pada fasa yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pihak, terutamanya oleh pelajar, adalah fasa untuk pembentangan di peringkat akhir iaitu viva voce. Untuk peringkat pembentangan viva voce ini, pelajar akan dinilai sepenuhnya oleh panel luar, panel dalam dan juga penyelia akan turut serta untuk sama-sama memberikan sokongan kepada pelajar, insyaAllah. Jadi itulah antara 4 fasa utama bagaimana kajian di peringkat pasca siswaza akan dinilai, dan 4 fasa tersebut adalah sangat penting dan perlu dititikberatkan oleh pelajar dalam mengharungi kajian di peringkat pasca siswaza.
InsyaAllah pada sesi seterusnya saya akan memperincikan setiap fasa daripada 4 fasa yang telah dinyatakan tadi, dan dari situ kita akan melihat betapa pentingnya setiap fasa itu kepada perjalanan pelajar dalam mengharungi kajian pasca siswasa. Setakat ini untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri akan datang untuk kupasan selanjutnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.